Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang jitu di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram, Kampung Datuk Keramat, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab guru saya dan ayahanda beliau almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, iaitu kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Kitab Nurul Huda cetakan Akademi Jawi Malaysia, kita sampai ke muka surat 19. Soalan, masih lagi mabadi', permulaan-permulaan ilmu tauhid yang 10. Mabda' yang seterusnya adalah hukum, hukmuhu. Apakah hukum syarak belajar ilmu tauhid ini? Hukum syarak di sini hukum syarak yang taklifi ada 5. Wajib, sesuatu yang dituntut kita melakukan tanpa ada pilihan, sekira-kira kalau kita lakukan dapat pahala dan kalau kita tinggalkan berdosa. Sunat, sesuatu yang dituntut kita melakukan tapi masih ada pilihan, kalau kita buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Ataupun kita dituntut meninggalkan dengan tuntutan yang pasti, tidak ada pilihan, kalau kita buat juga berdosa, itu namanya haram. Atau kita dituntut supaya meninggalkan satu perbuatan tapi masih ada pilihan, kalau dibuat tidaklah sampai berdosa, itu namanya makruh. Dan ada yang diberi pilihan, terpulanglah, nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah, itu namanya harus ataupun mubah. Ini 5 hukum syarak yang taklifi, yakni yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Sekarang daripada 5 hukum syarak ini, yang manakah hukum syarak belajar ilmu tauhid ini? Jawapan, hukumnya adalah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, tidak dibezakan lelaki dan perempuan, sama-sama wajib mengetahui ilmu tauhid ini dengan dalil yang ijmali. Fardu ain berarti kewajipan atas setiap diri mukallaf. Ini untuk membezakan dengan fardu kifayah, yang mana kewajipan atas sekumpulan umat Islam, sekira-kira ada yang telah melakukannya, terlepaslah kewajipan dari orang lain. Misalnya menguruskan jenazah, solat jenazah, ya,
Kalau ada dah sekumpulan orang melakukan, maka yang lain terlepaslah kewajipan. Berbeza dengan fardu ain, belajar ilmu tauhid ini, katalah ya, semua orang di kampung Datuk Keramat ini belajar ilmu tauhid, tinggal kita seorang saja yang tak belajar, kita masih berdosa. Ya. Kalau macam itu beratlah Ustaz. Bukan senang juga nak belajar ilmu tauhid ni. Saya dengar-dengar pun macam tak berapa nak faham. Ada pula bincang tentang tanjizi hadis, suluhi qadim, ta'alluq qabdah, ada menafikan munfasil kam muttasil. Berat Ustaz kalau semua orang nak kena belajar. Jawabnya tidak. Yang dimaksudkan fardu ain itu adalah mengetahui dengan dalil yang ijmali, mengetahui dengan dalil secara keseluruhan, iaitu dia mesti tahu dan dia mesti yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sebarang sifat kekurangan, dan mustahil Allah itu serupa seperti makhluk. Cukuplah. Lepaslah fardu ain dia. Mana dalil? Dalil iaitu baharu alam ini. Dia kata alam ni kan dulu tak ada ya, diri kita pun dulu tak ada, anak kita dulu pun tak ada, cucu kita dulu pun tak ada. Benda yang ada selepas tak ada, pastilah ada yang menciptakan. Jelas Allah wujud, tentulah yang mewujudkan, maha berkuasa, maha sempurna dan sebagainya. Secara keseluruhan macam itu sudah memadai. Tidak perlu dia pergi mendalam sampai nak menceritakan ta'alluq kudrah, ta'alluq iradah, ya, ta'alluq ilmu dan sebagainya. Tak perlu. Dia tahu Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau ada orang mendakwa bahawa Allah begini-begini, iaitu yang menunjukkan Allah tu kurang atau menunjukkan Allah tu sama seperti makhluk, dia blok. Dia tak terima, tak mungkin. Sudah lepas fardu ain dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita ambil sepotong bait. Bait asal makna rumah, tapi bait di sini adalah rangkap dari syair dari kitab Matan Jauharatut Tauhid. Disebutkan, wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhtammun yahtaju ila tab wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhtammun yahtaju litabyini. Dan kemudian daripada itu, makna kemudian daripada bismillah, kemudian daripada hamdalah memuji Allah, kemudian daripada salawat kepada Rasulullah SAW, barulah masuk kepada isi perbincangan. Biasa kitab-kitab macam itulah ya, bismillah, alhamdulillah dengan salawat. Wa ba'du, dan selepas daripada itu, maka ilmu dengan asal agama, iaitu perkara tonggak dalam agama, iaitulah ilmu tauhid, maka itu adalah merupakan kewajipan ya, ke atas setiap orang mukallaf yang berhajat kepada keterangan hujjah, yahtaju litabyin. Kerana kalau tidak diterangkan, kemungkinan ada orang berada di dalam keraguan, berada di dalam ketidakpastian, sedangkan akidah standard dia mesti yakin. Kalau fiqh masih lagi boleh terbina di atas berat sangkaan. Kan selalu contoh yang kita berikan, umpamanya syarat sah solat, mestilah kita itu solat menghadap kiblat. Kiblat itu adalah Kaabah, sedangkan kita berada jauh berapa ribu kilometer dari Kaabah. Makanya kita menghadap ke sini ni kita tak yakin. Yang yakin menghadap Kaabah yang sembahyang depan Kaabah. Kita hanya berdasarkan ukuran dan sebagainya, kita agak-agak betul lah ni menghadap ke arah Kaabah, maka itu memadai, kerana ia hanya di dalam urusan amalan. Macam orang mandi wajib. Mandi wajib dia kena meratai air ke seluruh badan dia, termasuk bulu-buluan. Tak perlulah mandi sampai setengah jam, mentang-mentang nak bagi rata air. Kenapa mandi lama benar mandi wajib? Bila mandi wajib pun sampai kecut habis tu, kenapa? Ya, tak yakin. Siapa suruh yakin? Dia kata tak yakin Ustaz dah rata air. Ya, tak ada suruh yakin. Agak-agak rasa-rasa macam dah rata, memadai. Kerana itu ghalabatuz zon. Ada diceritakan satu orang
tanya pada guru dia. Dia kata, tuan guru, saya ni dah mandi berjam-jam sampai dah kecut tangan-tangan semua ni, tapi rasa-rasa macam tak rata lagi. Macam mana nak buat? Kata guru dia, macam kamu ni tak wajib semayang. Oh, macam tu ke tuan guru? Yalah, orang gila mana wajib semayang, kata guru dia. Dah macam orang gila pula, yang mandi sampai sejam boleh kata tak yakin lagi. Dan tak perlu yakin, kerana ini hanyalah amalan. Yang perlu yakin adalah akidah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Hendaklah kamu itu belajar akan hujjah kamu. Kadang orang zaman kita ni dia terbalik. Dalam akidah dia kata jangan tanya, percaya je, ya, jangan tanya dalil. Sedangkan dalam akidah kita kena tahu dalil. Bahkan kalau orang itu beriman tanpa dia tahu dalil, ulama khilaf adakah sah atau tidak iman dia. Sebahagian kata tidak sah kalau tak tahu dalil, sebahagian ulama kata masih sah tapi berdosa. Dia pergi kepada memaksa orang tahu dalil dalam bab fiqh. Ya, apa dalil kita rokok macam ni, apa dalil kita baca bismillah, apa dalil itu untuk mujtahid. Untuk orang awam tak wajib tahu dalil. Sebab itu kita ni muqallid, kita ni bertaklid ikut fatwa ulama tanpa kita tahu dalil. Tak boleh ke? Salah ke tahu dalil? Tak salah, bahkan bagus, kerana itu memantapkan keyakinan kita, membantu kefahaman kita. Oh, ini rupanya kenapa badan pun ulama fatwa macam ni, ya, ini dalilnya. Jadi bagus, bukan kita halang untuk masyarakat tahu dalil, tetapi memaksa semua orang tahu dalil sebelum beramal, itu bercanggah dengan kemampuan manusia dan bercanggah dengan amalan salafus soleh. Para sahabat pun kan ada ribuan para sahabat, yang boleh berijtihad, yang pandai berfatwa hanya beberapa orang, mungkin sekitar antara 10 hingga 20 orang sahabat. Maka yang lain kalau nak beramal pergi kepada yang alim, bertanya macam mana caranya. Maka yang alim di kalangan sahabat berfatwa begini-begini, lalu mereka beramal. Ya. Jadi kita yang jauh daripada zaman sahabat sama juga, yang mana tidak sampai ke makam mujtahid, yang tidak mampu berinteraksi direct dengan Quran dan Sunnah, maka dia pergi kepada yang sudah siap. Kan ibarat emas asalnya diambil di lombong, tapi adakah semua orang yang nak guna emas kita suruh dia pergi melombong emas? Tidak. Hanya pelombong emas yang disuruh melombong emas. Adapun orang biasa macam kita nak emas, pergi ke kedai emas, pilih saja. Nak gelang emas kah, rantai emas kah, nak corak bagaimana, nak berapa kualiti dia, di situ tempat kita. Sebab kita tidak ada kepakaran dan peralatan untuk melombong emas. Contoh yang lain, kalau mutiara sumbernya itu di dalam laut, adakah semua orang yang nak mutiara disuruh terjun dalam laut cari mutiara sendiri? Ya, tidak. Kerana yang mampu terjun ke laut cari mutiara hanya penyelam mutiara yang mahir. Kalau orang lain yang bukan penyelam terjun masuk dalam laut alasan nak cari mutiara, lepas seminggu terpaksa orang lain terjun cari mana tuan haji ni tak timbul-timbul, kata nak cari mutiara untuk isterinya. Orang lain cari mutiara di kedai. Tuan bagi terjun dalam laut bukan kepakaran, terus lemas. Begitulah kalau kita terjun dalam Quran dan hadis tanpa kita itu ada peralatannya, akan lemas di dalam kesesatan wal iazubillah. Takkan Al-Quran boleh jadi sesat? Bukan masalah Quran, masalah cara kamu berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran itu ramai yang jadi sesat, dan dengan apa yang ada dalam Quran juga ramai yang mendapat hidayah. Apa beza? Beza cara berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi SAW memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran semata-mata dengan akal fikiran dia sahaja, tanpa panduan ilmu, maka sediakan tempat duduk dari api neraka. Tapi kalau dalam bab akidah, setiap orang kena tahu dalil, kerana dalil dalam akidah ni tidak se-complicated dalil dalam fiqh. Kalau setakat yang nak lepaskan fardu ain, memadailah kita yakin alam ni baharu, tidak tercipta dengan sendiri, Allah yang menciptakan, tentulah yang menciptakan ini maha sempurna, dah selesai. Baik. Maksudnya apa?
Maksudnya janganlah satu orang tu beriman semata-mata kerana dia tiru. Kamu percaya Allah wujud, percaya. Kamu percaya Allah Maha berkuasa, percaya. Yakin? Yakin. Kenapa kamu percaya? Semua orang percaya. Orang kampung saya semua percaya Allah wujud, takkan saya seorang tak percaya. Tapi saya pun tak tahulah kenapa. Maknanya sampai level macam itu tu tak lepaslah fardu ain dia. Tapi insya-Allah lah payahlah nak cari orang yang macam tu sampai beriman kepada Allah hanya semata-mata kerana tiru. Tapi takdir ada orang sebegitu, maka sebahagian ulama mengatakan tidak sah imannya, sebahagian mengatakan oleh kerana dia yakin dan keyakinan dia itu betul, dia masih sah iman dia, cuma dia berdosa kerana meninggalkan kewajipan mengetahui dalil. Baik. Hadis Nabi SAW, ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Hendaklah kamu belajar akan hujjah kamu, maka bahawasanya kamu nanti akan ditanya, yakni di hari kiamat, bahkan di dalam kubur sudah ditanya man rabbuka dan seterusnya. Soalan, bagaimana pula dalil tafsili? Tafsil lawan kepada ijmal. Ijmal makna secara keseluruhan macam itu saja. Tafsil maknanya secara terperinci, secara detail. Yang mana menjadi fardu kifayah mengetahui dia itu. Makna dalam kampung kita kenalah ada seorang dua ustaz yang tahu dalil secara tafsil. Kenapa? Kerana ada kalanya dia perlukan untuk menolak syubhat yang dibawa oleh golongan-golongan yang tidak beriman. Dia bawa persoalan-persoalan yang nak meragu-ragukan. Misal dia kata, macam mana kamu percaya Allah wujud sedangkan kamu pun tak pernah lihat Allah, kamu pun tak pernah dengar Allah bercakap, kamu pun tak pernah pegang Allah, tiba-tiba kamu percaya Allah wujud. Itu bodoh, kata dia. Macam mana nak jawab? Ataupun dia kata, kamu percaya Allah Maha berkuasa. Kita kata ya. Adakah Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu? Of course lah, kita kata. Tak macam kita. Kita ada benda yang kita mampu buat, banyak benda kita tak mampu. Kalau Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah Ta'ala berkuasa melahirkan anak? Adakah Allah Ta'ala berkuasa mencipta Tuhan yang lain? Dia bawa keraguan-keraguan seperti ini. Yang ini mungkin perlu kepada dalil yang tafsili, dalil yang terperinci, untuk menolak. Contoh, yang kata Tuhan tak nampak, kita tak nampak Tuhan, kita tak boleh dengar Tuhan, maka Tuhan tak wujud. Jadi dalil tafsili itu iaitu yang berkuasa, yakni yang mampu menolakkan syubhat, keraguan. Seperti dikatanya, alam ini baharu, ini kan sepakat. Alam ni berarti dia dahulu tak ada, kemudian baru ada. Kita lihat apa saja yang ada di depan mata kita. Masjid ni dulu tak ada. Meja ni dulu tak ada. Botol air ni dulu tak ada. Pokok-pokok di luar masjid pun dulu tak ada. Jadi alam ni baru ada. Itu maksud baru, baru ada. Hatta kalau sudah berusia 100, 200 tahun, 1000, 2000 tahun pun namanya baharu kerana dulu tak ada. Maka tiap-tiap yang baharu itu mesti ada yang membaharukan dia. Ataupun dikatakan alam ini berubah-ubah, dan tiap-tiap yang berubah-ubah itu baharu, dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tidak tentulah kena jadi ataupun ada yang menjadikannya. Kalau dia masih tak faham, kita bawa contoh. Kita bagi contoh, misalnya satu orang yang sudah lama tidak balik ke kampung halaman dia. Mungkin dah itu sebab PKP atau apa, dah 2 tahun tak balik kampung. Last sekali dia balik kampung 2 tahun yang lalu, di belakang rumah mak dia tu kawasan yang lapang, yang tidak ada apa-apa binaan. Lepas 2 tahun dia balik, dia dapati di belakang rumah mak dia ada sebuah reban ayam yang kecil. Simple je, reban ayam kecil saja. Lalu dia bertanya kepada abang dia yang tinggal di kampung, dia duduk di Kuala Lumpur, abang dia duduk di kampung. Dia tanya, bang, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak? Abang dia jawab, mana ada orang buat, dia jadi sendiri.
Dia pun garu kepala, abang aku ni bergurau ke dah tak sihat lepas PKP 2 tahun. Ada pula boleh jadi sendiri. Kenapa? Kerana berubah. Daripada dahulu tidak ada reban ayam, sekarang ada reban ayam. Berubah itu tak akan berubah dengan sendiri, pasti ada orang yang buat. Jadi kalaulah sesimpel reban ayam pun akal yang sihat tidak boleh terima terjadi dengan sendiri, tak akanlah secanggih alam semesta ini, langit dan bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan, batu dan tumbuhan terjadi dengan sendiri. Tak mungkin. Kan sistem tu canggih. Tengok sistem kita pun sudah canggih. Ya, sistem darah kita ada pula combine dengan oksigen, paru-paru, ya. Sistem mata kita ada fungsi masing-masing, ototnya macam mana. Takkan jadi sendiri. Kita pun tak plan. Bukan kita yang design tubuh badan kita. Kita lahir-lahir sudah ada sistem untuk kita berinteraksi dengan oksigen, untuk kita berinteraksi dengan air, macam mana caranya. Maka ini akan menolak syubhat golongan yang nak menafikan kewujudan Allah. Demikian yang mengatakan adakah Allah berkuasa melahirkan anak, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan yang lain. Maka orang yang tahu secara fardu kifayah, yang tahu secara terperinci, dia boleh jawab. Dia akan beritahu bahawa kuasa Allah itu dia bergantung dengan sesuatu yang mungkin. Mana skop kuasa itu adalah sesuatu yang boleh wujud, boleh tak wujud. Maka Allah boleh mewujudkan atau Allah boleh mengekalkan tak wujud. Seperti satu orang berkahwin dengan satu orang perempuan. Adakah pasangan yang baru berkahwin ini akan punya anak atau tidak? Jawabnya mungkin. Boleh jadilah. Boleh jadi akan dapat anak, dan kadang-kadang berlaku juga orang kahwin tak dapat anak. Maka kewujudan anak itu mungkin. Tuan-tuan yang sudah ada anak, yang belum ada cucu akan ada cucu tak? Mungkin. Jadi ada cucu akan dicicit tak? Mungkin. Maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maka itu bergantung dengan kudrah. Tetapi kalau sesuatu yang mustahil ataupun yang wajib, itu tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Yang wajib iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifat Allah mesti ada. Maka tak timbul Allah menciptakan zatnya sendiri. Adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak timbul. Kerana zat Allah tu wajib ada. Sementara sekutu bagi Allah, Tuhan selain daripada Allah, mesti tak ada. Itu mustahil. Kalau kata anak Tuhan, ya Tuhan. Kan logik mudah saja. Anak kucing, kucing. Anak kambing, kambing. Anak lembu, lembu. Anak Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhan melahirkan anak, berarti ada Tuhan selain daripada Allah. Mustahil. Maka sesuatu yang mustahil itu tidak bergantung dengannya kudrah. Kudrah ni ceritanya dengan sesuatu yang mungkin. Panjang sikit lah ceritanya, sebab fardu kifayah. Yang fardu ain tadi ringkas je lah. Ada alam ni adalah penciptanya. Ya, penciptanya mestilah berkuasa, mestilah maha mengetahui, dan sebagainya. Baik. Maka tentulah alam ini kena jadi, dan yang menjadikannya ialah Allah, zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada. Sebab yang mungkin ada itu tidak mungkin jadi Tuhan. Yang mungkin ada mungkin tak ada, itu bukan Tuhan. Makanya jangan percayalah ayah pin Tuhan, Harunlah Tuhan. Mana boleh. Dia dulu tak ada. Boleh jadi satu masa dia tak ada, tapi Allah takdirkan ada, tiba-tiba dia Tuhan. Tak mungkin. Maka Tuhan itu mesti ada, yang alim, yang maha mengetahui, lagi hakim, yang maha bijaksana, yang berdiri sendiri, maksudnya tidak berhajat kepada yang lain. Kalau Tuhan pula berhajat kepada pencipta, berhajat pada tempat, itu bukan Tuhan. Ya. Lagi berkuasa pada menentukan tiap-tiap suatu, maha suci Allah daripada kekurangan, bahkan bersifat dia dengan segala sifat-sifat kamalat. Kamalat maknanya kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Sebab ada orang dalam rangka nak condemn pengajian sifat 20 ni, dia kata takkanlah 20 je sifat Allah. Ya. Siapa yang kata sifat Allah hanya 20? Yang 20 tu adalah yang wajib diimani oleh orang mukallaf. Dia tak boleh kata tak ada. Kalau tak percaya, bilang satu-satu. Wujud. Boleh tak orang tu kata Allah tak wujud? Ya kafir.
kafir dia. Qidam berarti Allah wujud tanpa ada permulaan. Boleh tak satu orang menafikan qidam? Dia kata Allah pun dulu tak wujud, selepas tu barulah Allah wujud. Tak boleh, jadi kafir. Sebab yang wujud selepas tak wujud diwujudkan, bukan Tuhan. Baqa berarti Allah wujud tanpa ada perakhiran. Dia kata taklah, benda yang wujud semua binasa, Allah pun akan binasa juga. Kafir. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah. Dia tolak, dia kata tak, Allah sama je macam makhluk. Syirik. Jadi kalau kita tolak satu persatu daripada sifat 20 tu, berdosa dan jadi kafir. Maka bukan menghadkan hanya pada 20, hanya nak beritahu inilah ummahatus sifat, inilah sifat-sifat yang utama yang sekira-kira kalau ternafi bukan Tuhan. Tuhan tapi lemah, tak mungkin. Tuhan tapi buta, tak mungkin. Dan seterusnya. Baik, selesai. Ada sebarang soalan ataupun ni sebelum kita pergi pada mabda' yang seterusnya? Baik, di muka surat 21, mabda' ataupun permulaan ilmu yang seterusnya, apakah tujuan yang besar sekali, maksuduhu, maksud daripada ilmu ni secara mikro, secara luasnya apa dia? Tujuan yang besar sekali, yakni yang paling penting, iaitu belajar ilmu tauhid ni supaya kita tahu beberapa masalah. Masalah di sini bukan makna problem, masalah di sini maknanya isu. Beberapa isu yang sabit bagi usuluddin, iaitu asas agama kita, akidah, dengan dalil dan burhan. Dalil kita dah faham, sesuatu yang menjadi autoriti atau bukti. Burhan adalah keterangan, so dia lebih kurang sama. Bahkan sebagai ulama kata dalil dan burhan itu sama. Seperti yang disebutkan, jauhar itu barang yang tiada dapat dibahagikan lagi. Kan benda ni kalau kita bahagikan, dia sampai ke satu tahap yang paling kecil tidak boleh dibagikan lagi. Itu namanya jauhar. Sebab itu kalau orang kata kita belajar tauhid ni tak betul, sebab kita ini cuba nak kaji zat Allah, sedangkan Nabi SAW tak bagi. Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, berfikirlah tentang makhluk Allah, janganlah berfikir tentang Allah. Siapa kata belajar tauhid kaji zat Allah? Kita memahami sifat Allah melalui mengkaji makhluk. Bila kita lihat makhluk ini sesuatu yang baharu, yakni wujud selepas tidak wujud, maka kita tahu Allah itu qadim, wujud tanpa ada permulaan. Bila kita lihat makhluk ini lemah, banyak benda yang makhluk tak mampu buat, maka kita tahu Allah Maha berkuasa. Bila kita lihat makhluk ni jahil, memang ada ilmu tapi ilmu tu hanya sedikit, yang kita tak tahu masih banyak, maka kita tahu Allah tu bersifat dengan sifat Maha mengetahui. Dan yang disebutkan arad, iaitu barang yang berdiri pada jirim. Arad ni adalah atribut, sesuatu yang berdiri pada jirim. Misalnya ni sifatnya adalah lutsina, ni jirimnya botol. Arad tu adalah lutsina, kemudian tegak macam ini, bentuk dia macam ini. Kalau katakanlah dicat botol ini, dia sudah tidak lutsina lagi, tak nampak dah apa yang ada dalam ni, dia masih botol atau tidak? Masih. Jadi jirim ni masih ada, tapi arad dia sudah berubah, daripada lutsina sudah menjadi tidak lutsina lagi. Jadi arad tu senang cakap bahasa Melayunya sifat. Cuma dalam ilmu tauhid dia tak panggil sifat, kerana sebagai satu bidang ilmu, bila guna istilah sifat itu merujuk kepada sifat Allah, maka nak beza, disebut untuk makhluk arad. Tapi orang Melayu tak ada beza kan, sifat Allah, sifat makhluk, begitu. Dan menyatakan bahawa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam beberapa dalil yang sam'iyat. Mana kita belajar dalil, satu dalil akal,
Yang kedua dalil yang sam'iyat, daripada sami'a yasma'u, dengar. Dalil bangsa kepada dengar iaitu dalil naqli, dalil Quran dan hadis. Maka dengan itu dapat dikenal Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sebenar-benar pengenalan, yakni makrifah, penerangan. Dalil sam'iyat atau dalil naqli ialah dalil yang didapati daripada Al-Quran dan hadis. Dalil akli ialah dalil yang kita dapati daripada alam ini setelah kita perhatikan dan fikirkan dengan akal yang sempurna. Dicampur lagi dengan dalil naqli, lagi lebih mantap lagi. Kan dalam Al-Quran ada cerita tentang kejadian manusia, macam mana manusia itu dijadikan daripada nutfah, satu titik yang kecil, kemudian bertukar menjadi alaqah, sesuatu yang bergantung. Jadi kalau dia lihat perubahan daripada air mani kemudian menjadi janin yang tahkan kecil sangat, sebesar biji apple atau apa, kemudian membesar, kemudian jadi seketul darah, kemudian ada tulang, kemudian ada daging, Jadi ini semua menunjukkan, masya-Allah tabarakallah, siapa yang mengubah ni? Siapa yang mengubah air menjadi manusia? Itu akli, tapi dia bersepadu dengan naqli. Dia tak sepatutnya naqli akli bercanggah, tidak. Sebab itu agama kita bukan agama yang menolak rasional. Bahkan agama kita agama yang menyuruh supaya manusia itu berfikir, kerana berfikir dengan cara yang betul membawa kepada meyakini akidah yang sebenar. Yang paling basic adalah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat kesempurnaan. Soalan, dari manakah diambil ilmu ini? Ini mabda' yang seterusnya. Tadi maksuduhu, sekarang ini istimdaduhu. Istamadda yastamiddu, ambil dari mana? Jawabnya iaitu diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membatalkan dakwaan golongan yang berniat jahat terhadap pengajian ilmu tauhid sifat 20 ini. Kononnya dia kata ilmu tauhid ni diambil daripada ilmu falsafah Yunani. Dia tak bagilah kita belajar. Jadi kita boleh tanya, sebab benda ni kan ilmiah. Kalau betul lah ilmu ni diambil daripada ahli falsafah Yunani, maka tentulah ada data dan fakta ahli falsafah Yunani yang nama apa, dalam kitab mana mengajar sifat 20. Realitinya tak ada. Boleh tanyalah yang mendakwa kata jangan belajar ni falsafah Yunani, tanya dia, bawakan data dan fakta ahli falsafah Yunani yang nama apa dan dalam kitab mana dia itu mengajar sifat 20. Dan kalaulah kita sekadar nak berhujah, for the sake of argument, katakanlah memang ada satu orang ahli falsafah Yunani, dia mengajar kepada orang ramai dan dia juga percaya bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tidak sama seperti makhluk, tidak berhajat kepada yang lain, Maha Esa, Maha hidup, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar dan Maha berkata-kata. Berarti ahli falsafah Yunani itu sekiranya ada adalah orang mukmin. Kerana sebaliknya kafir. Yang menolak kata Allah wujud kafir. Yang kata Allah dulu tak wujud kemudian baru wujud juga kafir. Maka kalau ada ahli falsafah Yunani mengatakan Allah wujud, qidam, baqa dan seterusnya, berarti ahli falsafah Yunani ini beriman. Realitinya tidak. Realitinya ilmu tauhid ini diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad menunjukkan Allah wujud, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat pergantungan, tentulah Allah Maha berkuasa, Maha berilmu, Maha berkehendak. Sebab itu jadi tempat pergantungan. Kalau lemah tidak jadi tempat pergantungan, kalau jahil tidak jadi tempat pergantungan, kalau terpaksa tidak jadi tempat pergantungan. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, menunjukkan Allah Ta'ala kekal dan Allah Ta'ala itu Esa. Kalau melahirkan jadi ada syirik, kalau melahirkan akan digantikan oleh zuriat macam kita.
Ha. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan, berarti Allah itu qidam. Allah wujud tanpa ada permulaan. Karena kalau dilahirkan berarti baru. Jadi sebenarnya apa sahaja yang dikupas di dalam ilmu pengajian tauhid ini, kalau orang itu rajin mengkaji, maka dia akan jumpa sumbernya itu daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dalam ilmu tauhid af'al yang baharu, perbuatan makhluk. Af'al itu makna perbuatan, baharu berarti makhluk. Tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Hanya saja yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ke mana ambil tu? Ada orang tak boleh terima. Bila kita kata kita boleh meminta tolong kepada wali Allah, hatta kalau dia telah meninggal dunia sekalipun, dengan syarat kita yakin yang memberi pertolongan adalah Allah, bukannya wali. Wali hidup pun dari segi hakikat tak boleh buat apa-apa. Ya. Yang bagi pertolongan sebenar Allah. Dia tak boleh terima. Padahal itulah hakikat daripada Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Bukan kamu yang melontar. Mana Allah nafikan. Secara apa? Secara menciptakan pelontaran, bukan kita. Id ramaita, ketika kamu melontar. Kutlah ada orang nak menafikan usaha ikhtiar. Macam golongan Jabariyah. Dia kata kita ni semuanya macam bulu yang ditiup oleh angin, tak ada usaha ikhtiar. Maka tak semayang ke, ya, berzina ke, minum arak ke, tak ada masalah. Sebab itu adalah perbuatan Allah. Maka dinafikan izramaita. Allah menetapkan perbuatan itu usaha ikhtiar pada makhluk. Kembali pada hakikat bahawa Allah yang memberi bekas, walakinallaha rama. Akan tetapi Allah lah yang melontar secara hakikat. Itu ambilan dia. Ambilan bahawa perbuatan makhluk tidak memberi bekas itu daripada Quran. Kemudian misalnya Nabi SAW bersabda, la adwa, tidak ada jangkitan. Itu menunjukkan bahawa makhluk tidak memberi bekas. Tapi kalau dilihat secara asbab, ada jangkitan. Kerana Nabi SAW sendiri berpesan, kalaulah berlaku wabak taun di sesebuah negeri, orang yang masih belum masuk dalam negeri tersebut jangan masuk. Kerana kalau masuk, kemungkinan akan dijangkiti. Orang yang sudah ada dalam negeri, Nabi pesan jangan keluar. Ini konsep kuarantin. Sebab kamu dah ada dalam kawasan wabak. Kalau kamu keluar, mungkin kamu akan merebakkan lagi kepada kawasan lain. Ini menunjukkan asbab, cause and effect. Itu domain syariat. Ya, Nabi SAW bersabda la adwa, tidak ada jangkitan. Itu domainnya hakikat. Nak bagi tahu penyakit daripada Allah hakikatnya. Yang kata berjangkit itu hanya asbab saja. Kalau Allah tidak kehendaki, ia tak sakit. Walaupun duduk di kalangan orang sakit. Sebab itu bila ada satu orang Arab Badawi yang tidak berapa faham tentang ilmu hakikat ni, dia tanya, ya Rasulullah, macam mana tidak ada jangkitan? Ada beberapa ekor unta yang sihat, melompat sana melompat sini, masuk seekor unta yang berpenyakit, akhirnya yang lain juga berpenyakit. Jadi orang-orang Badawi ini masih terikat dengan asbab, cause and effect. Nabi SAW nak ajar hakikat, nak ajar tauhid. Lalu Nabi SAW menggunakan dalil akli. La adwa tu dalil nakli, hadis Nabi. Tapi bila orang itu tidak faham, maka Nabi SAW terangkan dengan dalil akli. Nabi bertanya, faman a'dal awal, kalaulah penyakit itu mesti dengan jangkitan, maka siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Mesti ada unta yang mula-mula sakit. Dia tak akan bersambung-sambung unta ni penyakit daripada unta ni penyakit pada unta ni, tak putus-putus. Tak mungkin. Mesti ada unta yang mula-mula sakit. Habis penyakit daripada siapa kalau kamu anggap penyakit itu mesti dengan jangkitan? Barulah orang Arab Badawi itu faham hakikat tauhid yang ingin diajar oleh Nabi SAW. Jadi kalau orang mengatakan ini daripada falsafah Yunani, ini pengaruh daripada Kristian, ini pengaruh daripada Hindu, itu menimbulkan keraguan yang tidak sepatutnya. Padahal ambilan ilmu tauhid ini adalah daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika
kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.